Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang berusaha tuan pengerusi masjid, yang berusaha tuan timbalan pengerusi masjid, yang dihormati barisan AJK masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع
بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Ke surat 111 yang Jawi 1 2 3 4 5 baris dari pihak bawah, yang Rumi ke surat 208. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu an, tiada daripada hamba yang membaca ia akan akhir suratul Kahfi, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul azim. Pada ketika hendak tidur, melainkan jaga ia pada saah, masa ataupun jam yang ia kehendak. Ni alam secara doa, alam bukan secara elektronik. Secara elektronik pakai handphone, pakai jam loceng, tapi itu boleh juga. Jangan letak dekat-dekat, letak jauh-jauh. Letak dekat-dekat, ring, terbangun, matikan, tidur balik. Pasal apa? Tenaga tak banyak keluar. Letak jauh-jauh. Jadi nak madamnya tu bangunlah, kena berjalan dah bangunkan. Tenaga dah kuat tu, bawa padam, insya-Allah dah terus bangun kan. Baik. Itu cara nak bangun secara doa ataupun baca ayat Al-Quran. Dan riwayat daripada As-Sadiq radhiyallahu an berkata, ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhumnya, barang siapa hendak bangun pada malam, yakni pada barang waktu yang dikehendaki, dan mengambil ia akan tempat tidurnya, maka hendaklah ia berkata, Allahumma la tu'minni makrak wa la tunsini zikrak wa la taj'alni minal ghafilin fa'aikidhni sa'ata kadha wa kadha. Artinya lebih kurang, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku aman terhadap perdayaanmu, janganlah lupakan aku dari mengingatimu, dan janganlah engkau jadikan aku dari golongan orang-orang yang lalai. Kejutkanlah aku pada masa begini-begini. Begini-begini itu sebutlah pukul berapa? 3 pagi, jam pukul 3 pagi. Contohnya. Maka menyebut ia akan waktu yang dikehendaknya. Maka bahawasanya mewakil Allah Azza wa Jalla akan malaikah yang menjaga akan dia pada demikian waktu itu. Dia akan kejutkanlah. Kalau orang Melayu kata kejutkan, orang Indonesia kata kejutkan tu terperanjatkan. Kalau Indonesia kata bangunkan. Malaysia dah biasa kejutkan. Kejutkan budak tu, jangan. Kalau Indonesia tak boleh. Tolong kejutkan budak tu, tak boleh. Itu terperanjatkan. Peranjatkan tu pakai bakar mercun, tiar gitu. Baik, bahasa Dan kata As-Sadiq radhiyallahu anhu, tidur pagi-pagi itu sangat jahat, menolakkan rezeki dan mengkuningkan warnanya dan menjahat akan dia. Iaitulah tidur orang yang jahat. Bahawasanya Allah Ta'ala membahagikan rezeki barang yang antara naik fajar hingga naik matahari, maka takut olehmu akan demikian tidur itu. Waktu subuh lah ceritanya, jangan tidur waktu subuh. Lepas subuh tu pun kalau ngantuk sangat nak tidur pun, kalau boleh tunggu hingga waktu isyraq atau duha. Terbit matahari tu pun kalau ngantuk sangat cuba tahan sikit.
Alah 20 minit kan. Baik. Lagi bagus terus bangun kerja, ibadat dan sebagainya. Dan diriwayatkan pada firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muqassimati amra. Sadaqallahul azim. Suratul Zariyat ayat 4. Artinya lebih kurang, demi mereka yang membahagi-bahagi urusan. Mereka itulah malaikah yang membahagikan rezeki anak Adam. Antara naik fajar hingga naik matahari, waktu subuh. Maka barang siapa tidur antara keduanya, maka iaitu tidur daripada rezeki. Maknanya tak dapat rezeki lah. Rezeki datang dia tidur, lalu je lah, tak dapat lah. Maksud begitu. Bukan di maknanya kena tidur baru dapat rezeki. Tidak, jangan salah faham ayat dia kat situ. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia lebih kurang mafhumnya, diikat oleh syaitan atas tengkuk seorang kamu apabila ia tidur. 3 ikatan. Si syaitan ni dia ikat setiap manusia masa tidur dengan 3 ikatan. Mendinding ia, terhalang ia atas tiap-tiap ikatan pada tempatnya, iaitu menegah ia akan perasaan dan pendapat daripada orang tidur itu, supaya tiada jaga ia. Padahal berkata syaitan itu, tinggal lagi atas engkau malam yang panjang. Malam panjang lagi tidur, maka tidur olehmu. Tak dengar pun cakap syaitan tu, tapi suara syaitan tu tak dengar pun, tapi ngikut. Maka jika jaga ia dan menyebut ia akan zikrullah, terhurai satu ikatan. Sebutlah nama Allah. Ataupun baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ada setengah bacaan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya semak dekat Al-Azkar Lin-Nawawi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Maka jika mengambil wuduk, ia terhurai satu ikatan. Ambil wuduk, dah bangun baca doa, kemudian sebut nama Allah, ambil wuduk pula, terlepas lagi satu ikatan. Maka jika sembahyang, ia terhurailah segala ikatannya sekaliannya. 3 ikatan terhurai. Dia tengok hari juga ustaz. Kalau hari Ahad, dia macam Sayyiduna Bilal ustaz. Kenapa? Sayyiduna Bilal dulu kalau hempap batu, disebut Ahadun Ahad, maknanya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tuannya suruh patah balik agama menyembah berhala, tak nak. Zaman sekarang ada yang ngikut, bininya panggil dia tu ditimpa selimut, bininya panggil, bang bangun bang, subuh Ahad. Dia nak tiru Sayyidina Bilal tapi tak sama. Sebutannya sama, Ahad, tapi amalannya sangat terbalik. Itu hari Ahad nak tidur lama, tak nak bangun. Tak boleh. Tak kiralah hari apa, walau hari kerja, hari tak kerja, tetap bangun untuk sembahyang subuh. Dapat tak sembahyang sunat pun, dia nama pun sembahyang sunat, tak ambil yang wajib, yang fardu, sembahyang subuh. Tapi lepas subuh jangan terus tidur, tunggu lepas waktu isyraq atau waktu duha. Baik, maka berpagi-pagi ia rajin bagi taat. Allahu akbar, taat dan ibadat. Kalau kerja kira ibadat juga, ibadat umum. Ibadat kan ada ibadat khusus, ibadat umum, Dan lepas ia daripada segala ikatan syaitan, dan baiklah nafsunya, dirinya. Dan jika tiada perbuat ia akan yang 3 itu, berpagi-pagi tak sebut nama Allah, tidak wuduk, tidak sembahyang, ia jahat nafsunya. Berpagi-pagi ia jahat nafsunya, jahat dirinya lah. Dan segan ia daripada mengerjakan taat. Segan maknanya
malas. Bahasa kita segan ni, kalau kita segan malu. Segan kat sini maknanya malas. Malas mengerjakan ketaatan dan ibadat. Itu sebab antara apa cara mak bapak dulu nak kejutkan anak, malas sangat bangun disiram air, ya tak? Siram air suruh ambil uduk sekali kau. Terus bukan kata waktu duha tidur balik, tak ada dah, sampai zuhur tak tidur, satu panjang hari. Dah basah tilamnya, nak tidur apa? Baik. Dan daripada Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar olehmu akanku doa yang aku bacakan akan dia di dalam sembahyangku. Sabdanya, kata olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ustaz, kenapa tak baca illa anta? Sebab saya sinkroniskan semua. Kalau kathira, kita tak baca kathiron, kita baca kathira, jadi anta ant. Ya tak? Innaka antal ghafurur rahim, kita tak baca rahimu, kita matikan rahim, jadi illa ant. Saya matikan juga. Ini ada yang matikan, ada yang sambung, ada yang matikan sambung, tak sinkronis lah. Baik. Ya Allah, sesungguhnya aku menganiayai diriku dengan penganiayaan yang banyak, dan tiada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah bagiku sebagai pengampunan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya tak? Dalam kitab Faridatul Faraid, kalau tak silap, kita kena sentiasa bertaubat, ya tak? Kena sentiasa minta ampun. Walaupun lepas bertaubat, lepas minta ampun, buat lagi dosa. Ulama kata, sebagaimana kamu tak putus asa buat dosa, maka jangan putus asa bertaubat. Ya tak? Lawan lagi, taubat lagi. Ya. Dan tersebut di dalam Hayatul Hayawan, kitab, ada satu kitab namanya Hayatul Hayawan. Yang ini kisah-kisah binatang. Dia macam National Geographic lah. Ulama ada karang kitab tentang hayawan, tentang binatang. Dalam Islam pun ada. Kemudian lah bila dah ada video dan sebagainya, dia menarik sikitlah National Geographic kan. Ini kitab. Bayangkan, ulama boleh tahu, kaji, lepas tu buat kitab. Apa dalam kitab ni disebutkan, salah satunya riwayat daripada Ibnu Adi Abdul Rahman Al-Quraisy, Al-Qurashi daripada Muhammad bin Ziyad Ibnu Ma'ruf daripada Ja'far bin Husain daripada bapanya, Husain, kalau bahasa Arab Husain, orang Melayu Husain daripada bapanya, daripada Thabit Al-Bunani atau Al-Banani daripada Anas radhiyallahu an berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, aku pohonkan Allah Taala akan Al-Ismul A'zam, nama yang maha agung, maka mendatang akan daku Jibril dengan dia, dan iaitu Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maknunid tuhrit tahiril mutahharil muqaddasil mubarakil hayyil qayyum. Artinya lebih kurang, aku memohon kepadamu dengan namamu yang agung, yang terpelihara, suci, yang suci menyucikan, yang suci lagi diberkati, yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. Dimintakan doa, datang malaikat Jibril ajarkan doa ni. Maka berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bacanya Aisyah atau Melayu Aisyah, buat lagu Aisyah. Hilang bahasa Arabnya Aisyah. Kalau nak dilakukan pun payah juga. Aisyah, belit lidah. Tak jadi ustaz lagunya, dah biasa salah. Bahasa Arab Aisyah, malaikah,
Orang Melayu suka macam tu. Malaikah jadi malaikat. Malaikat lagi. Saya pun dulu malaikat juga. Guru saya tegur malaikat. Oh ya, tak perasan. Dah biasa malaikat. Aisyah. Ya tak? Tapi tulisan kalau Rumi macam tu jugalah. Cuma sebutan tu payah sikit. Baik. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu sebutan yang betul macam mana. Maka berkata Siti Aisyah. Siti tu nama orang Melayu tambah. Nama asal Aisyah sahaja. Siti tu orang Melayu tambah, maknanya perempuan yang baik. Perempuan yang baik. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa ni? Bi-abi. Kalau tak ada barisnya ni babi jadinya. Salah. Ingatkan bahasa Melayu ni, bahasa Arab ni. Bi-abi anta wa ummi. Dengan bapaku, engkau dan ibuku. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan, demi tu bukan dan, demi. Ajarkan olehmu akan daku, akan dia. Ajarkan ismul a'zam. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, ditegah akan kami mengajar akan dia, akan perempuan dan kanak-kanak dan orang sufaha. Sufaha yakni orang yang kurang akal. Intaha, tamat perkataan. Maknanya khusus ni, untuk orang lelaki ni. Dan diriwayatkan bahawasanya tatkala berhimpun segala Yahudi hendak membunuh mereka itu akan Nabi Isa alaihi salam, datang akan dia Jibril alaihi salam dengan ini doa. Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'az wa ad'uka Allahumma bismikal ahadis samad wa ad'uka Allahumma bismikal azimil witr wa ad'uka Allahumma bismikal kabiril muta'al alladhi mala'al kan ya, alladhi mala'al arkana kullaha. Artinya apa sini? Alladhi, yang memenuhi. Kalau mil'al tu patut mal'al. Alladhi mal'al arkana kullaha, dia titik dia tak tulis itu anta kuffa anni ma asbahtu wa ma amsaitu fi. Artinya lebih kurang, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan namamu yang esa lagi mulia, dan aku memohon kepadamu dengan namamu yang esa tempat permohonan doa, dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang agung, yang ganjil, dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang besar lagi maha tinggi, yang memenuhi segala penjuru semuanya, bahawa engkau hindarkan mara bahaya yang aku berpagi-pagi dan berpetang-petang di dalamnya. Doa Nabi Isa untuk dielakkan daripada dibunuh oleh Yahudi, diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Selamatlah. Apatah lagi kalau kita ada musuh ke apa ke kan, baca doa ni. Panjang Ustaz, panjang buka kitab. Tuliskanlah. Jadi tulis apa nama ni, nak selak-selak kitab muka surat dah lupa apa semua orang dah datang, dah dekat Ustaz, dah dekat Ustaz. Itulah, tulis kat kertas. Jadi orangnya musuhnya datang, tinggal baca. Maka tatkala mendoa Nabi Isa dengan dia, diangkat akan dia Allah Taala ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit, nak dibunuh oleh orang Yahudi. Apa doanya? Itu tadi. Tapi kalau kita baca diangkat tak Ustaz? Tak tahulah. Kalau diangkat payah juga tak? Diangkat masuk syurga insya-Allah. Ya tak? Tak naklah Ustaz. Tak nak pula, masih cinta dunia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni? Ya Bani Hashim, ya. Ejaan itu salah tu, tanun ya tu patutnya banun ya. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf,
minta olehmu akan Tuhan kamu dengan beberapa kalimah ini, maka demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kudratnya. Pada tangan Allah tu disebut kudrat. Tangan maksudnya kudrat. Terus ditafsirkan begitu, supaya tak salah faham. Dalam kitab ni disebutkan demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kudratnya. Kalau tak diterangkan terus, nanti orang salah faham, ya tak? Maka tangan tu ada dalam ayat Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jelas yadullah, tangan Allah, ya tak? Itu sebab ayat Quran wajib rujuk kitab tafsir. Dalam kitab dalam kat Masjid Kupuk tempat Ustaz Mujahid tu ada orang wakafkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir. Dia asalnya Ibnu Katsir tu kitab tafsir bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada 10 jilid kalau tak silap, tebal-tebal gitu. Sekali-sekala saya ada bacakan juga. Jadi kalau nak baca, nak mengkaji Al-Quran, rujuk kitab tafsir. Tak pandai yang bahasa Arab, belilah yang terjemah. Nak sangat, ya tak? Kita tak menghalang, tapi guna cara yang betul. Kalau kat sini ada kitab syarah hadis, kenapa? Nanti salah faham. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalau tak kita rujuk kitab tafsir, nanti kita boleh salah faham, ya tak? Contoh, Allah tak mengubah nasib satu kaum dengan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Kalau salah faham, tak rujuk tafsir, boleh salah faham. Seolah-olah kita yang mengubah takdir. Satu silap dekat situ, kalaulah difaham begitu, salah. Ataupun yang kedua, kita kata bukan kita yang ubah takdir, Allah ubah takdir, pun salah juga. Allah dah takdirkan, berubah pula, pun salah juga. Apa yang betul apa salah? Ustaz je betul, lain semua salah? Tidaklah. Jangan sampai salah faham begitu. Maknanya pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah manusia tu mengubah nasibnya sendiri, daripada miskin kepada malas, daripada banyak penyakit, ya tak, wabak, daripada jadi selamat. Hakikatnya Allah yang takdirkan, Allah yang jadikan. Baik, sambung, ya. Jadi dikata sini, maka demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kudratnya, tiada mendoa dengan dia seorang hamba yang mukmin melainkan gementar arash dan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bukan gementar ajalah, mudah-mudahan termakbul lah. Dan firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, saksi olehmu bahawasanya aku telah perkenankan yang mendoa dengan dia, nampak, dan aku beri akan dia dengan segera dan bertangguh. Apa sekarang ni bertangguh, dia dengan segera dan bertangguh, iaitu dunia dan akhiratnya. Allahu Akbar. Segera pun dapat dan bertangguh pun dapat. Segera kat dunia, bertangguh kat akhirat pun dapat juga. Allahu Akbar. Apa lagi? Hafalkan. Kalau boleh hafalkan, hafalkan. Tak boleh hafalkan, baca. Doa tersebut. Baik. Banyak. Ini pun pada bab kelebihan doa. Jadi memang banyak bab-bab doa. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, dan adalah Nabi Isa alaihi salam apabila hendak menghidupkan orang mati, ia sembahyang 2 rakaat, maka apabila selesai daripada sembahyang, sujud ia dan mendoa ia dengan beberapa asma' nama-nama ini, dan iaitu apa dia? Ya Qadimu, Ya Daimu, Ya Ahadu, Ya Wahidu, Ya Samad. Kalau nak berhenti, Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Artinya, wahai Tuhan yang Qadim, ya ini tiada pendahulu. Wahai Tuhan yang Daim, ya ini yang sentiasa adanya. Wahai Tuhan yang Esa, ya ini yang satu. Wahai Tuhan tempat memohon pertolongan. Itu doa Nabi Isa, nak menghidupkan orang mati. Saya boleh tak Ustaz? Ya, cubalah. Tahu imam tak? Kalau awak yang cuba ni, imam ketawa aja. Ni nanti kalau ada kematian, saya nak cuba baca lah. Hidupkan, awak pula lagi. Nak cuba-cuba tes-tes. Sekali hidupkan, ni kenapa kau hidupkan aku balik ni kan? Melari pula awak. Ini
Nabi Isa amalan menghidupkan orang mati. Kalau hidup ya alhamdulillah ya, kalau tak hidup ya tak apalah. Kan? Itu tengoklah siapa yang baca doa, ya tak. Baik. Sambung. Mana tadi? Kata Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu an, aku aku tuntut akan asma', yakni nama-nama. Satu, ismun, banyak asma', yang adalah Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan dia pada masa 40 tahun hingga mendapat aku akan dia pada laki-laki daripada ahli ilmi, dan iaitulah segala isim nama yang tersebut dahulu. Yang tadi tu, ya qadim, ya daim, ya ahad, ya wahid, ya somad. Dan berkata ia, barang siapa mendoa dengan dia kemudian daripada sembahyang subuh 100 kali dan menuntut ia akan barang hajat, nescaya ditunaikan dia pada waktu itu jua. Allahu Akbar. Ya tak? Cubalah sekejap ajalah. Ya qadim, ya daim, ya ahad, ya wahid, ya somad, 5 saat. 5 kali 100 saat. 500 saat, minta maaf. 5 kali 100 500 saat lah. 100 kali tunai. Jadi doa ni Nabi Isa baca untuk hidupkan orang mati. Kita bukan untuk hidupkan orang mati, hajat lah. Hajat Allah. Cubalah, ya tak? Banyak doa, sangat banyak. Cuba semua sekali dicuba. Ini doa al-khawas, doa khas. Riwayat daripada Abdullah bin Abi Yazid Al-Qayrawani Qayrawani rahimahullahu ta'ala berkata, aku lihat akan perhimpunan daripada beberapa doa, maka tiada aku lihat dan tiada aku cuba akan yang terlebih segera perkenannya daripada doa ini. Ini ulama, dia dah baca banyak doa. Dia kata dalam banyak-banyak doa, doa yang ni tadi ni paling cepat. Ya tak? Dia dah banyak doa, kita doanya baru 1-2 lah. Tak makbul pun, tak makbul baru 1-2 doa. Ini dah beratus-ratus doa. Ya Allah. Bukan setakat berkenan, segera perkenannya. Jangan terperanjat aja lah. Terperanjat payah juga. Dan adalah Syekh minta apa? Minta KWSP 10,000. Suka hatilah minta apa. Pulanglah. Minta dilonggarkan syarat ke apa ke. Apa-apalah doa. Dan adalah Syekh Al-Faqih Abu Ishaq At-Tunisi. Betul tak? At-Tunisi, betul. Mendoa dengan dia atas tiap-tiap sultan yang zalim dan atas pencuri yang khianat. Dan ada pencuri yang tak khianat, pencuri lah yang khianat. Orang tu dia pencuri, khianat lah. Maknanya ambil harta orang lain. Dan pada ketika kena balak dan kesusahan, bertepatan dengan kita sekarang ni kan, balak COVID-19 antaranya. Bukanlah maknanya patutlah tak baca doa ni, tidak. Tidak. Cuba kita usaha ikhtiar semua doa yang kita tahu kita baca. Dan kesusahan dan kepayahan, maka hendaklah dipeliharakan dia, kerana bahawasanya ia doa al-khawas, doa yang khas, dan jangan mendoa dengan dia melainkan atas orang yang mustahak. Dan jika tiada, maka kembali tuntut atasnya pada akhirat. Kalau tak tunai, dekat akhirat insya-Allah. Dan iaitu ni doa lain, dan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mawdi'a kulli syakwa, wa ya syahida kulli najwa, wa ya alima kulli khafiyyah, wa ya kashifa kulli baliyah, wa ya mujiya Musa wa Muhammadin wa Ibrahim al-Khalil, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ad'uka ya ilahi du'a man ishtaddat faqatuh. Ad'uka ya ilahi du'a man ishtaddat faqatuh wa dha'ufat quwwatuh
وقلت حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد لكف ما به إلا أنت لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين اكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الظالمين atau waman fulanil zalim. Siap nama jika seorang. Ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa ghawthah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya bari'u la bari'a lak ya da'imu la nafada lak ya hayy ya muhyiyal mauta ya da'iman ala kulli nafsin bima kasabat ilahi anta Allahul azizul jabbar la ilaha illa anta ilahan wahida as'aluka bil kalimatit tammatil amna wal afwa wal afiyata wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah wa fil ahli wal jasadil وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين واكشف عني ما نزل بي من ضر وكل ما أردت وتخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Artinya lebih kurang dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhanku, wahai Tuhan tempat mengadu, wahai Tuhan tempat bergantung, wahai Tuhan yang mengetahui segala yang tersembunyi, wahai Tuhan tempat yang mengangkat semua balak bencana, wahai Tuhan yang menyelamatkan Musa dan Muhammad dan Ibrahim Al-Khalil, sesempurna salawat dan salam Allah ke atas mereka sekalian. Aku menyeru-Mu, wahai Tuhanku, dengan doa orang yang sangat memerlukan-Mu, orang yang lemah tidak berdaya, orang yang tiada mempunyai hilah dan jalan selain kepada-Mu, dengan doa orang yang lemas sangat mengharapkan kepada kurnia-Mu, yang sedang dalam kesusahan yang tiada tempat untuk mengatasi hibanya melainkan hanya dengan-Mu. Tiada Tuhan tempat bergantung kecuali Engkau saja. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah dari sekalian orang yang pemurah, angkatkanlah balak yang menimpa diri kami daripada musuh kami dan musuh-Mu, iaitu syaitan yang terkutuk, dan juga daripada kaum yang penganiaya atau yang zalim. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah dari sekalian yang pemurah, sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang mencipta segala sesuatu, tiada pencipta selain Dia. Wahai Tuhan yang kekal abadi, yang tiada akhirnya. Wahai Tuhan yang hidup, lagi yang menghidupkan segala yang mati. Wahai yang memerhatikan segala jiwa tentang apa yang diusahakan. Tuhanku, Engkaulah yang perkasa lagi Maha berkuasa. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan yang Esa. Aku memohon-Mu dengan kalimah-kalimah yang sempurna akan keamanan bagi diriku, juga kemaafan dan keafiatan yang kekal di dunia dan di akhirat, dan juga buat keluargaku, jasadku, hartaku, anak pinakku beserta kaum muslimin sekalian. Wahai Tuhan semesta alam, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan belas kasihanilah aku dengan sepenuh rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang pemurah daripada sekalian pemurah, tolonglah angkatkan segala bahaya yang menimpaku dengan segala yang Engkau mahukan, dan bebaskanlah aku dengan suatu kebebasan yang baik. Wahai Tuhan semesta alam,
dan selawat dan salam Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Amin. Paling tidak sekalilah kita doa, ya tak? Baik. Banyak doa. Atau ni dah habis dan pada cerita hadis Zaid bin Harithah, ia membawa harta perniagaan, maka melihat akan dia oleh penyamun. Penyamun. Kes samun ni daripada dulu. Penyamun ni dah daripada dulu. Hendak membunuh akan dia, bukan setakat nak samun, nak bunuh. Dan berkata, ya Zaid, bersedia olehmu, Yazid Zaid ya tu wahai lah. Ya Zaid, wahai Zaid, bersedia olehmu bagi mati. Siap bagi amaran dah, bersedia nak mati ni. Maka berkata Zaid baginya, tangguh olehmu akan daku, nanti kejap, hingga aku sembahyang 2 rakaat, nak sembahyang last. Ya tak? Sebelum mati tu minta satu permintaan. Maka berkata, ia telah sembahyang oleh yang lain daripada engkau, maka tiada memberi manfaat sembahyangnya sesuatu. Orang lain yang aku pernah bunuh pun sama, minta sembahyang, sama juga, aku bunuh juga, mati, kata. Maka mengambil wuduk ia dan sembahyang ia. Tak apa, dia sembahyang juga. Sembahyang ia 2 rakaat, kemudian meminta doa ia dengan doa ini, iaitu apa doanya? Lain-lain doanya ni. Ceritanya, setiap satu ceritanya ada doanya. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alu lima yurid. As'aluka binurika wajhika alladhi As'aluka binuri wajhika alladhi mal'a arkana arshik wa biqudratika allati qaddarta biha ala jami'i khalqik wa rahmatika allati wasi'at kulla syai' ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant ya ghiyathal mustaghithin aghithni ya mughith aghithni ya mughith aghithni ya mughith. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pelembut, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pelembut, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pelembut. Wahai Tuhan yang empunya arasy yang mulia, Tuhan yang memulakan dan mengembalikan segala yang hidup, yang berkuasa melakukan apa yang disukainya, aku memohon-Mu dengan cahaya wajah-Mu yang memenuhi segala rukun arasy-Mu, dan yang empunya kudrat mentakdirkan apa saja atas semua makhluk-Mu, dan dengan belas kasihan-Mu yang luas meratai segala sesuatu. Wahai Tuhan yang hidup dan yang berdiri dengan sendirinya, tiada Tuhan melainkan Engkau. Wahai Tuhan yang menolong sekalian orang yang meminta pertolongan, tolonglah aku, wahai Tuhanku, yang hanya Engkaulah boleh menolongku. Aghithni, tolonglah aku, wahai Tuhanku, yang hanya Engkaulah boleh menolongku. Tolonglah aku, wahai Tuhanku, yang hanya Engkaulah boleh menolongku. Kemudian maka berhadap atasnya oleh penyamun, hendak membunuh akan dia. Sambunglah cerita tadi, dah siap semayang, kan? Maka turun malaikat membunuh akan dia, tak sempat dia kena bunuh malaikat. Maka berkata malaikat itu, ya Zaid, tatkala engkau mendoa pada kali yang pertama, gementar segala malaikat dan menyeru Jibril, siapa menolong yang bagi ini orang duka cita, maka aku kata, akulah yang menolongnya, dan adalah aku pada langit yang ketujuh, dan kerana mendoa engkau yang kedua kali adalah aku pada langit dunia, dan tatkala engkau doa kali yang ketiga, datang aku akan dikau dan membunuh aku akan dia. Dan ketahui olehmu, ya Zaid, bahawasanya tiada mendoa seorang dengan doa engkau ini melainkan diperkenankan baginya pada waktu itu jua. Ada lagi, kemudian datang ia kepada Nabi SAW dan mengkhabar ia, mencerita ia akan demikian itu kepadanya. Maka bersabda Nabi SAW baginya, ya Zaid, sesungguhnya telah mengajar akan dikau Allah Ta'ala akan Ismul A'zam, yang apabila mendoa dengan dia diperkenankan, apabila dipinta dengan dia nescaya diberinya. Wallahu a'lamu bissawab.
Banyak ustaz mana satu? Satu-satulah. Mana yang mampu baca semua. Tak mampu ya pilihlah yang paling pendek tadi apa? Ya wadud dia bukan. Ya qadim tu kan. Ya tak? Ya daim tu kan. Pilihlah mana satu. Lagi bagus semua sekali. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.